Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi tentang sakit kulit ni. Dan esok jangan lupa bersama dengan satu tajuk perbincangan yang lebih menarik lagi. Kerana banyak sekali orang bertanya dengan Pak Haji, bukankah sakit kulit ni ada hubungan dengan jin? Esok kita ulas. Esok bersama-sama dengan Pak Haji kita dengar ulasan bagaimana kita merawat sakit kulit ini, ya, apakah ada faktor pengaruh-pengaruhnya dan sebagainya. Misalnya apalah gegatar. Pernah kita tengok gegatar. Gegatar kan masuk hutan, bengkak dan sebagainya. Bagaimana nak menghilangkannya? Diruqyahkan saja. Apakah gegatar itu termasuk dalam penyakit gatal-gatal kulit kerana jin? Itu menarik. Itu Pak Cita ulas hari ini sebab kita nak bagikan ruang pada hari esok untuk kita ikut, insya-Allah. Baik. Jadi kita teruskan lagi bahawa jadi semakin sekarang ni sudah kita dapat lihat bahawa penyakit kulit ni ada yang disebabkan kerana virus. Virus SJ2. Ingat, kalaulah penyakit kulit itu datang daripada bakteria anthrax. Jadi kalau mudah saja, saya tak tahu ni virus ke bakteria ke, bagi anthrax, bagi SJ2. Bagi dua-dua sekali. Sebab apa? Sebab biasanya makhluk halus ini, bakteria dan virus maksud Pak Haji ni, dia bekerjasama. Kerjasama dia, ta'awun itu dia panggil. Dia kerjasama itu antara virus dan bakteria. Tempat mana ada virus, misalnya sinusitis. Mula-mula dengan virus, orang kena flu, virus. Tapi bila dah sudah menanah itu namanya bakteria. Asal virus bekerjasama dengan bakteria, sinusitis. Kan dia kerjasama. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena bagi dia pun kerjasama juga. Sinergi. SJ2 dan ini. Kedua-dua ini kalau sudah ada di tangan perawat, kita dapat menyelesaikan sebahagian daripada penyakit manusia di atas muka bumi ini, insya-Allah. Sebab penyakit yang paling banyak sekali selain daripada jantung, kanser, kencing manis ialah penyakit kulit. Sebab tu ada klinik penyakit kulit, ada perawatan khas untuk sakit kulit. Dan sakit kulit ending dia menggunakan krim steroid. Kita jangan guna krim steroid, kita gunakan SJ2. Orang tanya kat Pak Haji, apa tu SJ2? SJ itu apa? SJ2 ni bahasa Indonesia, sapu jagat dua. Bukan sapu jeragat dua, bukan. Sapu jagat. Jagat itu berartinya alam. Maksudnya habis. Penyakit-penyakit itu maksudnya sembuhlah dengan izin Allah. Kita bagi ni SJ2 untuk. Tapi kalau kita ambil ni, kita tidak ada jerawat, atau kita ada jerawat, bolehkah kita guna untuk jerawat? Masya Allah, jerawat akan jadi semakin bagus, semakin elok muka kita. Bukannya tekan elok, jadi muka kita makin putih. Itu ada di antara. Jadi oleh sebab itu kita gunakan dia SJ2. Masya Allah. Macam mana dengan kurap? Macam mana dengan panau? Pasal ini saya panggil panu. Macam mana? Ya, apakah juga kita menggunakan ini? Baik, kurap ini, panu ini juga kita menggunakan daripada. Tetapi namun begitu, Pak Haji ada satu formula yang untuk kurap atau untuk kapalan yang putih-putih di atas tapak kaki itu, yang susah nak dihilangkan. Iaitu ada satu yang Pak Haji keluarkan begini juga dalam bentuknya itu, khusus untuk sakit kulit kapalan itu. Tebal, putih di atas. Kan kita kadang-kadang di atas kaki kita tu kita lipat kan, dia tebal, putih itu. Memang itu tak mahulah. Tak sakit, tapi tak elok. Ya, Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah. Kemudian pula, jadi kalau untuk kurap pun juga kita gunakan yang tu, kayak. Kayak kena ingat. Kalau kayak ini kita guna balik SJ2. Ya, kita gunakan kayak dengan SJ2, tetapi yang lebih tepat sekali kayak digunakan dia dengan menggunakan anthrax. Ya, herpes, kayak dia herpes. Jadi kita gunakan herpes ini dengan menggunakan anthrax, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Jadi antara dua ni saja. Ini untuk ubat sapu yang kita gunakan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, seterusnya macam mana dengan eczema?
Eczema. Eczema ni ubat yang terbaik ialah tanah liat, tanah lempung. Tanah lempung, tanah liat. Jadi kita boleh ambil tanah liat putih, sapukan di eczema, sembuhlah dengan izin Allah. Ya, eczema. Jadi oleh sebab itu kalau kita sapu dia, maka dia akan mengecutkan itu. Dan Pak Haji buat satu yang kita keluarkan, ada satu minyak khususnya untuk penyakit-penyakit gatal. Ya. Itu adalah antaranya, ada minyak tu ya, minyak yang baru saja kita keluarkan, nanti akan Pak Haji iklankan minyak tu. Untuk gatal, kita hanya menyapu dia dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian begitu juga eczema ini kita boleh ambil dia juga sama ada sinergi di antara antireak dan juga kalau kita tak ada ubat untuk sapu eczema, tanah lempung, tanah apa sebagainya, ya cukuplah kita ambil antirex dan juga SD2 ni pun sudah cukup, insya-Allah dengan izin Allah. Ya, dan seterusnya untuk sakit vertigo. Vertigo ni pula ialah putih-putih dekat ini. Pak Haji dah sebut lah, putih-putih kita kena ambil lada. Boleh lada hitam, boleh lada putih. Campur dengan apa? Campur dengan madu. Ya, ambil lada, tumbuk, masukkan air panas, campur dengan madu, minum. Nah, itu di antaranya khususnya untuk rawatan vertigo, untuk bahagian kulit dan juga sebagainya. Kalau jerawat boleh gunakan spirulina. Makan ataupun minum spirulina itu, dan di samping itu kita gunakan sebagai masker daripada spirulina yang kita sapu di bahagian muka kita ini untuk mengecilkan pori-pori jerawat ataupun menghilangkan jerawat. Spirulina. Kalau kita tak ada spirulina, bolehlah kita gunakan ubat sapu lendir hati bumi. Di antaranya, ya, untuk khususnya. Dan yang paling penting, orang yang ada jerawat ni kita harus bagi dia cuci kolonnya. Jangan ada sembelit. Jadi kena ambil pelawas. Ya, pelawas 7 angin spirulina. Pelawas 7 angin spirulina ialah apa disebut sebagai colon cleansing. Jadi itu yang kita ambilkan. Jadi alhamdulillah apabila kita ambil begitu. Tetapi kalau jerawat itu sudah mula mengeluarkan bernanah, kita perlu menggunakan antirex. Jadi mudah. Apakah yang membezakan di antara SJ2 dengan antirex ini? Yang membezakannya ialah di sini. Cuba kita perhatikan. Kalau antirex ini dia akan keluar nanah. Kita gunakan. Ada merah-merah ruam pada kulit tapi dia keluar nanah. Kalau SJ2 ni dia tak bernanah. Biasanya penyakit virus ni dia tak bernanah tapi serangannya pada waktu malam. Malam itu lebih parah daripada siang. Kenapa malam itu lebih parah daripada siang? Kerana waktu malam itu tubuh badan kita asam, asid. Tu dikatakan kenapa kita perlu ambil kulit lemon minum dalam air hangat pada waktu malam, kerana nak mengurangi asid pada waktu malam. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi insya-Allah kita gunakan sebagai ubat jerawat yang kita gunakan insya-Allah daripada herba ini, Malet dan SJ2. Macam mana pula jika ada penyakit kulit yang lain? Ya, penyakit kulit yang lain. Baik, secara rumusan Pak Haji nak sebutkan bahawa penyakit kulit ini dalam herba kita yang pertama ialah Cocinium Plus. Sebab dia ada vitamin C dan bioflavonoid. Dia ada tetracycline yang sangat baik. Yang kedua ialah minyak butbut atau MPH, kerana dia mengandungi Tinospora crispa, iaitu pokok patawali yang mengandungi palmatin, salah satunya ialah ubat kulit. Yang ketiga, kita menggunakan spirulina. Spirulina untuk kita makan, untuk colon cleansing dan juga untuk kita buat masker. Ya, buat masker insya-Allah. Kemudian yang keempatnya, kita boleh gunakan SJ2.
Yang kelimanya, kita boleh gunakan anti-rats. Dan yang keenamnya, kita boleh gunakan ubat sapu lendir hati bumi. Jadi itu untuk penyakit kulit. Ya, ada yang untuk kegunaan luar dan ada untuk kegunaan sebelah dalam, internal. Jadi yang paling penting, kunci dia jangan ada sembelit. Kalau sembelit, penyakit kulit ni dia mudah menyerang. Baik. Tadi Pak Haji sebutkan juga di awal-awal lagi bahawa masalah stres boleh menyebabkan sakit kulit. Jadi bagaimana perawatannya? Boleh guna Rosella. Rosella kerana vitamin C yang tinggi, kita boleh gunakan Rosella. Boleh gunakan apa lagi? Asam jawa yang usang, kita boleh menggunakannya. Sebab apa? Sebab dia mengandungi vitamin C. Baik. Kalaulah kita jumpa ada penyakit-penyakit yang lain, pasti dia dalam kategori virus atau dalam kategori bakteria. Jadi oleh sebab itu, maka kita sudah mengetahui kesemua daripada ubat-ubatan tersebut yang kita gunakan. Tapi salah satunya ialah dehydration. Dehydration ni kerana kekurangan air, kerana kekurangan minum air. Kenapa kurang minum air ni? Kerana tak rasa dahaga. Bila kita kurang minum air ini, dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan haus. Tubuh badan dehydration. Dia kering. Kering menyebabkan kegatalan. Begitu kalau kita pergi ke Mekah, kena musim sejuk. Apa yang akan berlaku? Kulit kita kering sekali. Maka kita beli krim Nivea. Krim Nivea itu, Masya Allah, untuk kita gunakan dia sebagai krim pada kulit supaya jangan pecah-pecah bibirnya. Jangan jadi kulitnya itu juga perih kerana kekeringan. Itu adalah di antaranya. Kalau kita pergi di Mekah, memang kita akan ketemu dengan situasi tersebut dan boleh gunakan krim apa yang ada. Jadi kalau krim ini, kita tidak ada krim khusus. Kita ada krim khusus, tapi kita untuk sakit kulit, ya, kita biasanya kita gunakan minyak VCO sebagai krim kulit untuk kita sapu kepada kulit kita supaya jangan terjadinya kekeringan di bahagian kulit. Minyak VCO. Selain daripada itu, kita boleh gunakan kapsul haruan kerana albumin itu sendiri mencantikkan kulit. Begitu juga dengan Radi IQ yang mempercantikkan kulit. Jadi itu ada kesemua produk-produk yang telah pun dihasilkan, dan produk-produk yang dihasilkan ini telah dicoba, yang diamal dan mendapati banyak testimoni yang timbul di sini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, bila seseorang yang ada di hadapan kita itu ada sakit kulit, kita kena cuba untuk memahami apakah dia mempunyai masalah stres, ataupun dia menghadapi masalah histamin, alergi, ataupun dia menghadapi masalah-masalah virus, bakteria dan sebagainya. Jadi bila kita merawatkannya, kita bagi begitu. Pengalaman Pak Haji sendiri, ramai yang datang ambil sini, ya, yang ambil ubat sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kalau yang sakit kulit ni memang kejayaannya besar. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan di suatu hari nanti kita dapat membuka sebuah klinik perawatan khas untuk sakit kulit di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai, biar orang datang untuk membuat perawatan khusus untuk kulit. Kerana mereka dah pergi banyak sekali tapi tak mau sembuh-sembuh dengan penyakit kulit ni. Jadi itu yang kita akan gunakannya, insya-Allah. Baik, ada pula yang mengatakan bahawa sakit kulit ni ada hubungan dengan sendi, sakit sendi. Memang betul, sebab dia ada merupakan alahan. Bila kita kata alahan, sistem imun kita rendah, maka sakit sendi itu salah satunya ialah autoimun, iaitu sistem immunity bukan takat rendah tapi berpatah balik menyerang sel-sel tubuh badan itu sendiri. Jadi itu yang dinamakan arthritis. Ya, jadi boleh berlaku bila berlaku seorang itu dengan penyakit kulit, berikutan daripada sakit kulit tersebut, dia jadi sakit arthritis. Jadi oleh sebab itu, kita kena betul-betul menjaga kesihatan dan diet yang mencukupi dengan vitamin C.
Vitamin C disebut sebagai vitamin megados vitamin C. Itu di antaranya, insya-Allah. Baik, yang terakhir sekali, apa yang paling nak sampaikan ialah dengan menggunakan ada beberapa herba lagi yang elok yang kita gunakan khususnya untuk sakit sendi, iaitu yang pertama Deep Sea, boleh gunakan untuk sakit sendi. Deep Sea, bagus sekali Deep Sea. Yang kedua, kita boleh gunakan Diria. Diria dia untuk secang, bagus juga. Kemudian yang seterusnya, kita boleh gunakan Paramaria, boleh gunakan kapsul Radik, dan boleh gunakan semua kapsul-kapsul daripada kapsul yang dikeluarkan oleh HPA itu bertindak untuk meningkatkan sistem imun, sekaligus adalah untuk mengelakkan daripada penyakit autoimun, insya-Allah. Jadi untuk completekan lagi perawatan ini, dia kena ada bekam. Orang yang ada masalah gatal-gatal badan ini, dia kena bekam. Bekam tu selain mengeluarkan darah kotor, dia juga adalah untuk menghilangkan stres. Jadi kalau kita bekam, biasanya sebab apa? Cuba kita tengok apa yang terjadi bila orang tu bekam. Dia akan cepat, dia tidur, dia dapat deep sleeping. Jadi pada masa tersebutlah dia recover. Dia akan defisit tidurnya itu akan di-cover dan menurunkan sendiri, pengeluaran hormon stres itu akan jadi semakin berkurangan. Itu sebab itu bekam tu penting ya. Pak Ji ingat lagi pada tahun 2004 apa yang jadi tsunami pada di Aceh ya, kita ramai-ramai pergi ke Aceh dekat sana. Ya, dan kita bawa alat-alat bekam. Jadi orang bertanya dekat kita, ke mana nak pergi ni? Nak pergi ke Aceh. Sebab apa? Nak bantu saudara-saudara kita yang kena tsunami. Apa yang kita bawa? Alat bekam. Jadi ada sikit keganjilan pada ketika tersebut. Jadi apabila kita telah buktikan bahawa orang yang dalam keadaan stres, itu bila dia bekam, dia akan dapat memberikan ketenangan. Jadi bekam ini bukan hanya pada keluarnya darah, tapi keluarnya atau rilisnya tekanan dan masalah. Jadi oleh sebab itu, bila kita gunakan herba untuk hilangkan gatal-gatal kulit, jangan lupa untuk kita berbekam. Begitu juga kita ambil dengan madu lebah. Alhamdulillah, madu lebah tualang sangat-sangat bagus. Ya, bukan hanya untuk osteoporosis kepada wanita, bukan hanya untuk orang stroke. Memang betul, orang stroke ini dia kena ambil madu juga. Dua, jangan tinggal, bekam dan juga madu. Pengalamannya Pak Haji, kalau orang stroke tak dibuat bekam, tak bagi madu lebah, lambat untuk sembuh. Lambat. Jadi madu lebah apa kita berikan? Madu osteo ataupun madu yang dikatakan madu tualang, madu hitam sebagainya. Jadi Pak Haji ada contoh 2 minggu yang lepas, ada yang dah ada stroke, yang kena stroke kita bagi, alhamdulillah. Ajat. Ya. Cumanya madu lebah ni kalau orang tu sihat, dia minum tak berapa nampak apa-apa kesan dengan cepat. Tapi kalau orang tu lumpuh, stroke, dia minum memang nampak cepat. Itu penting. Masya Allah. Dan seterusnya, kita orang yang ada gatal ni kena pantang sikit makanannya. Apa dia makanan yang pantang? Yang pertama, makanan yang menimbulkan alergi lah. Seperti mana makanan-makanan laut, seperti kepiting, seperti cumi, seperti ikan yang berdaging hitam dan ada yang ada duri. Itu kena kita kurangi. Udang, semuanya itu akan mencetuskan alergi. Jadi mesti kita kurangi. Baik. Kemudian seterusnya, apabila kita membekamnya itu, insya-Allah banyak mana kita bekam, banyak itulah herba yang kita makan tu diserap di dalam tubuh badan. Jadi kalau orang tu tak bekam, masalah lah. Masalah. Yang kedua, selain berbekam, Pak Haji dah terang dah, perlu ada riadah. Riadah, senaman. Senaman itu untuk membolehkan menghilangkan stres dan hilang gatal-gatal kulit ni, insya-Allah. Jadi kita kena beriadah. Bila kita beriadah, dia akan nampak dan dia akan semakin hilang sebagainya.
Kemudian yang seterusnya, tak boleh makan ayam. Kerana ayam ni makan pelbagai-bagai jenis. Yang kotor-kotor juga ayam makan. Jadi sebab itu kalau ayam HPA insya-Allah. Tapi kalau ayam lain, wallahu a'lam. Ya, sebab kita menjaga kebersihan, kita menjaga makanan yang ada di dalam ayam tersebut. Itu adalah sangat-sangat penting. Dan yang terakhir yang paling nak sebutkan ialah ubat untuk sakit gatal-gatal di kulit ini ialah HGH dan wave. Ini penting. Ketika kita gunakan HGH, kita semprot di bawah lidah, maka pada tersebut ya, dia ada sangat baik untuk yang ada masalah gatal-gatal di kulit. Apa yang boleh kita lihat bila kita gunakan HGH ni? Yang pertama, orang yang kencingnya berbuih, hilang berbuihnya kerana sakit ginjal. Kencing yang warna hitam akan tukar menjadi kuning muda. Itu adalah antaranya. Maksudnya dia membersih ginjal. Orang yang ada masalah kencing manis, kita gunakan HGH, turun kencing manisnya. Orang ada kolesterol, turun kolesterolnya dengan menggunakan HGH. Itu sangat-sangat penting kita gunakan HGH ini dalam seharian lah kita gunakan. Khususnya untuk apa? Untuk menghilangkan gatal-gatal yang ada pada tubuh badan kita. Masya Allah. Cumanya pada dulu dulu kalaulah Pak Haji pergi tanya orang apakah ubat untuk hilangkan gatal, mereka akan tunjuk buah Makassar. Apa tu buah Makassar? Orang Makassar pun tak tahu apa buah Makassar. Makassar ni ialah buah lada hutan yang pahit dan beracun. Jadi kita ambil itu, kita kena jemur bagi kering betul-betul, kemudian kita boleh ambil dia. Boleh ambil 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu adalah untuk penyakit kulit yang sangat-sangat efektif. Tapi tak boleh ambil banyak kerana buah ini adalah beracun. Baik, itu saja yang Pak Haji nak sampai pada hari ini. Kepada semua, Pak Haji ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.